Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anorikos. Berita utama, langkah intervensi perlu diambil segera untuk menangani isu bekalan air di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Dalat. Ia ditegaskan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Dalat, Datuk Seri Fatimah Abdullah, sambil berkata langkah itu membabitkan penyelesaian jangka pendek dan panjang. Beliau menjelas demikian semasa mengadakan lawatan susulan ke stesen air mentah Lebrasau dan kolam takungan air Sungai Ud di Kampung Medong Dalat pada Jumaat. Antara penyelesaian jangka pendek ialah air di kolam takungan Sungai Ud mesti diisi sehingga melepasi paras kritikal dan mengisi tangki air aras tinggi tegup yang sudah siap dibina serta mendapatkan sumber air terawat tambahan dari talian paip muka oyak. Sementara itu, bagi penyelesaian jangka panjang pula, antara cadangannya ialah memindahkan tempat pengambilan air mentah melebihi 100 hingga 150 meter dari atas sungai di tempat pengambilan air mentah Sungai Lebrasau sekarang. Selain itu, turut dicadangkan penggunaan pontun sebagai tapak untuk mengelakkan masalah kelodak seperti di lokasi ketika ini. Cadangan lain ialah meningkatkan kapasiti kolam takungan di Sungai Ud dengan melebar dan mendalam kolam tersebut, menyediakan talian paip berasingan untuk penyaluran air dari muka oyak ke tangki air aras tinggi tegup serta memulihkan dan mengaktifkan tangki air atas tanah di oyak untuk kegunaan penduduk. Ekoran gangguan bekalan air Jambatan Kebajikan Masyarakat sedang giat menyalur air botol ke kampung yang terjejas. Sementara itu, dalam program berasingan, Datuk Seri Fatimah sempat meluangkan masa merasmikan kejohanan tenis berpasukan jemputan 4 penjuru iaitu wakil dari Dun Dalat, Dun Telian, Dun Balingian dan Parlimen Mukah pada Jumaat. Beliau turut merasmikan kejohanan tertutup Kelab Tenis Hornbill Dalat HDTC bagi kategori perseorangan lelaki dan perseorangan tertutup wanita. Pada majlis perasmian tersebut turut disampaikan cek projek kecil luar badar MRP Adun Dalat untuk aktiviti-aktiviti HDTC. Laporan seterusnya, pelancongan merupakan salah satu industri yang menjadi tumpuan semua negara kerana tidak memerlukan perbelanjaan yang besar tetapi mendatangkan hasil pendapatan yang banyak. Menurut Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, di daerah Limbang sahaja terdapat 17 kawasan tempat pelancongan yang boleh dibangunkan. Tempat pelancongan ini adalah di bawah kelolaan Majlis Daerah Limbang MDL dengan kerjasama Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia di peringkat persekutuan. Pada masa sama, Kerajaan Sarawak menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan dan pejabat residen menubuhkan Tourism Task Group TTG manakala MDL di bawah Jawatankuasa Pelancongan. Jadi semua ini adalah agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti tempat-tempat menarik pelancongan di sebuah kawasan untuk tourism domestik dan juga tourism international. Katanya semasa berucap merasmikan Limbang Tourism Spot Limbang Buddhist Society, anjuran Jawatankuasa Pelancongan Pendidikan dan Pembangunan Komuniti, Majlis Daerah Limbang ditokong Pertubuhan Buddha Limbang baru-baru ini. Ujar Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota, Kerajaan Sarawak juga sedang berusaha memajukan sektor pelancongan yang mana agensi-agensi kerajaan diminta mengenal pasti tempat-tempat yang boleh menarik pelancong. Jadi semua ini adalah agensi yang berkaitan untuk mengenal pasti tempat-tempat menarik pelancongan di sebuah kawasan untuk tourism domestik dan juga tourism international. Tokong Limbang Buddhist Society terletak 5 km dari pusat bandar Limbang dan telah dikenal pasti oleh Majlis Daerah Limbang sebagai salah satu daripada 17 tempat pelancongan yang berpotensi menarik minat pelancong dalam dan luar negara. Selanjutnya, setiap pemimpin dan ahli Parti Bumi Putera Bersatu PBB harus memberikan khidmat dengan sepenuh hati dan ikhlas kerana ia merupakan dasar perjuangan dan penubuhan parti itu sendiri. Demikian ucapan Timbalan Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya ketika menghadiri mesyuarat perwakilan Tri Tahunan PBB Cawangan Meradong sesi 2022-2025 pada Sabtu. Ujarnya lagi, keikhlasan berkhidmat untuk parti adalah keutamaan dan bukan bekerja hanya menghadapi pilihan raya semata-mata.
Tambahnya, pemimpin yang baik harus dikekalkan dan disokong jika terbukti memberikan perkhidmatan yang baik kepada rakyat. Beliau turut menyeru kepada jentera parti untuk membantu mendedahkan penipuan ataupun berita palsu yang sengaja dibuat bertujuan memburukkan reputasi pemimpin atau kerajaan dan bukan hanya berdiamkan diri sahaja. Dalam pada itu, Datuk Dr. Juanda merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Jemoreng merakamkan ucapan tahniah kepada Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab di atas lantikan beliau sebagai Ketua Cawangan PBB Meradung. Ke perkembangan seterusnya. Setelah 2 tahun disambut secara kecil-kecilan, keceriaan dalam suasana Aidilfitri kini kembali di Kampung Surabaya Hilir di Kuching dengan penganjuran Majlis Ramah Tamah Aidilfitri pada Sabtu. Bertemakan Mesra Bersama Raikan Lebaran, sambutan yang diadakan di Esplanade Kampung Surabaya Hilir itu turut dimeriahkan dengan kehadiran Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Beliau memberitahu majlis seumpama ini diadakan bukan sahaja untuk hadirin menjamu selera dengan pelbagai hidangan, malah ia juga merupakan platform untuk mengeratkan lagi silaturahim antara pengunjung tanpa mengira kaum atau agama. Katanya lagi, ini secara tidak langsung dapat menyerikan suasana sambutan Aidilfitri serta mengukuhkan lagi ukhuwah di antara penduduk kampung. Majlis Ramah Tamah itu dimulakan dengan acara simbolik penyalaan bunga api oleh Datuk Dr. Abdul Rahman yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Damai. Turut diadakan ialah aktiviti-aktiviti seperti cabutan bertuah, pakaian paling cantik, tetamu paling mesra serta persembahan nyanyian sebagai aktiviti kemuncak oleh penduduk yang hadir. Manakala di Kalaka, Majlis Ramah Tamah Aidilfitri turut diadakan bertempat di Dewan Sri Kurian Seratok pada Sabtu. Kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Kalaka, Muhammad Duri bersama penduduk kampung dan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK daripada pelbagai kaum telah memeriahkan lagi Majlis Ramah Tamah tersebut dalam masa sama mengeratkan hubungan silaturahim di antara satu sama yang lain. Pada majlis itu, Muhammad Duri telah menyampaikan hadiah kepada pemenang dalam pertandingan Pintu Gerbang sempena sambutan Hari Raya di setiap kampung di Seratok dan cek berjumlah RM100,000 kepada Lembaga Amanah Masjid Seratok. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.